Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia kata apa? Dan lagi sunat meninggalkan merasai makanan dan lainnya, kerana yang demikian itu makruh. Yang demikian itu maksudnya merasai makanan tu hukumnya makruh dalam bulan puasa lah, kerana takut sampai kepada rengkungnya seorang, atau takut akan lalu atau takut akan lalu dimasukkannya. Atau takut akan lalu kitab tu dimasukkannya. Hak betulnya dimakannya gitu. Atau takut akan lalu dimakannya gitu. Dimakannya seorang akan rasa makanan tadi. Dia akan rasa makanan tadi sebab ghalib syahwatnya seorang. Baik. Jadi dia kata bulan puasa tak sah dah duk merasai makanan tu. Kalau merasai itu hukumnya makruh. Baik. Tetapi jika berkehendak ia seorang kepada memamahkan makanan kanak-kanak, nak buat lagu mana, dia ada budak kecil, jadi dia kena bagi makan dekat kanak-kanak tu, dia kena pepok lah sikit. Tiadalah makruh yang demikian itu, demikian memamahkan makanan kanak-kanak. Tak apa untuk anak kan. Baik. Dan lagi sunat meninggalkan mengucup dan mencium isterinya atau gundiknya pada mulutnya atau lainnya, sunat bulan puasa. Dan meninggalkan berpeluk dan menyentuh dia jika tiada takut ia seorang inzal, keluar mani. Kalau tak takut hukumnya sunat. Tapi kalau takut dan haram yang demikian itu, demikian kucuk, cium, peluk dan sebagainya tu, jika takut ia seorang akan inzal. Kalau takut inzal hukumnya haram, atau akan jima' atau pada inzal. Jikalau tiada inzal sekalipun, walaupun tak inzal tapi takut, kalau takut haram. Kerana yang demikian itu, demikian al-mazkur itu, hukumnya apa dia? Menyahaja kepada membatalkan puasa. Maksudnya menyahaja buat satu benda yang boleh batalkan puasa. Boleh? Habis. Dan makruh bagi orang yang puasa bersugi kemudian daripada gelincir matahari. Makruh kita gosok gigi lepas zuhur, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Baik. Hingga masuk matahari, hingga terbenam matahari lah. Dan jikalau puasa sunat sekalipun, tu dia bawa tu, dia nak buat isyarat khilaf dah tu. Ada setengah ulama kata kalau puasa sunat gosok gigi lepas zuhur tak makruh, gitu. Ada setengah kata gitu. Tapi dalam kitab ni, puasa fardu ke, puasa sunat ke, gosok gigi lepas zuhur makruh. Dan jikalau berubah bau mulutnya seorang sebab tidur atau sebab makan dengan lupa, akan yang keji baunya makanan sekalipun. Nampak? Walaupun bau mulut tu datang daripada tidur, hukumnya makruh. Yang ni berbeza dengan kita mengaji dalam Busyra Kariman. Inilah yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah dan Fathil Jawad dan lainnya. Dan yang diiktimadkan Syekh Romli dan Khatib Syrbini dalam Nihayah dan Mughni, bahawasanya jika berubah bau mulut sebab tidur atau sebab makan dengan lupa akan suatu yang keji baunya, kemudian daripada gelincir matahari, tiadalah makruh bersuci. Nampak? Kan kita bagi dah dulu ni, kalau kita lena sampai ke zuhur, jadi bau mulut tu datang daripada apa? Daripada lena. Dalam kitab Busyra Karim dia bawa pandangan yang kata hukum tidak makruh. Tapi dalam kitab ni dia bawa dua pandangan. Pandangan pertama kata makruh, pandangan kedua kata tidak makruh. Ibnu Hajar kata lepas zuhur makruh gosok gigi walaupun disebabkan lain apa? Walaupun disebabkan
Kalau Syekh Romli makruh tak? Sebab yang tu bukan disebabkan puasa, yang tu disebabkan lena. Baik. Adapun sebab makruh bersugi kerana berubah bau mulut orang yang puasa itu satu fadilat baginya, bagi orang yang puasa, maka makruhlah baginya, bagi seorang menghilangkan dia bau mulut dengan bersugi, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fami shaim yaumal qiyamati atyabu indallahi indallah min rihil miski. La khalufu ka la khulufu, tak ingat la khalufu ka dia antara dua tu, sama ada khuluf ataupun khuluf. Saya mengaji khuluf, balik tengok balik kalau saya silap. Tapi maksudnya berubah bau mulut lah. Baris kha tu sama ada dengan fathah ataupun dhammah. Jadi saya main dulu dengan fathah. Fathah. La khalufu fa misaim, gitu, macam gitu. Yakni berubah bau mulut orang yang puasa itu pada hari kiamat terlebih harum pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Sebab itu bau mulut tu wangi kan, wangi di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu makruh kalau kita buang kesan ibadat. Bermula makna harumnya, harum bau mulut tu pada Allah Ta'ala, iaitu puji Allah Ta'ala atas bau mulut tu. Maksud harum tu bukan Allah Ta'ala cium macam kita ni, maksudnya Allah Ta'ala puji lah. Dan redanya, reda Allah Ta'ala dengan dia dengan bau mulut. Maka puji Allah Ta'ala atasnya atas bau mulut, dan redanya Allah Ta'ala dengan dia dengan bau mulut. Tiada tertentu keadaannya, keadaan puji dan reda itu pada hari kiamat. La ni pun Allah Ta'ala bagi dah. Gitu. Adapun menyebut hari kiamat dalam hadis yang tersebut itu, tiada ia sebut tadi itu jadi qaid. Hanya disebutkan akan hari kiamat kerana ia hari kiamat tempat membalas segala amal jua. Itu ya. Sebab maksud wangi itu maksudnya untuk reda. Reda tu bukan semata-mata di hari kiamat. Di dunia apa reda dah? Reda dah. Cuma dalam hadis sebut hari kiamat. Sebab apa sebut hari kiamat? Sebab hari kiamat itulah tempat pembalasan. Sebab itu sebut hari kiamat. Tapi bukan mesti hari kiamat. Reda Allah Ta'ala tu bukan semata-mata hari kiamat saja. Di dunia pun Allah Ta'ala sudah reda dah dengan bau mulut tersebut. Faham tak? Faham tak? Habis. Macam gini lah disebut lelaki yang dalam hadis sebut, jika seorang lelaki sekian sebut lelaki, tapi bukan mesti lelaki, perempuan pun masuk tak? Masuk. Ni pun sama lah. Sebut hari kiamat tu sebab hari kiamat tempat balas. Itu je. Di dunia pun kira termasuk jugalah. Faham? Habis. Adapun sebab ditentukan karahiyah bersugi itu dengan masa kemudian daripada gelincir matahari, tiada dengan yang dahulu daripada gelincir matahari, kerana berubah bau mulut kemudian daripada gelincir matahari, jadi ia berubah itu pada ghalib daripada sebab puasa, dan ubahnya bau mulut dahulu daripada gelincir matahari jadi daripada sebab makanan jua, dan hilanglah karahiyah bersugi itu dengan masuk matahari. Faham maksudnya gini? Mudah-mudahan sudah kita berjalan laju. Maksudnya, kenapa gosok gigi lepas zuhur baru makruh? Kalau sebelum zuhur tidak makruh. Maka dalam kitab ni dia kata, kerana bau mulut yang hasil selepas zuhur memang semata-mata daripada apa? Daripada puasa. Memang semata-mata daripada apa? Daripada puasa. Tapi kalau bau mulut yang datang sebelum zuhur tu, yang tu datang daripada apa? Daripada puasa tu, ataupun semata-mata puasa tu, ataupun semata-mata hak makan sok tadi. Itu beza. Sebab itu bau mulut yang datang lepas zuhur tu, dia lebih menjurus kepada puasa berbanding bau mulut sebelum zuhur. Sebelum zuhur tu maksudnya kemungkinan disebabkan tu je, disebabkan panggil apa? Hak makan sok ya, hak makan sok. Baik. Sebab itu dalam kitab dia sebut makruh kita gosok gigi lepas zuhur. Gitu. Baik, soal.
Jika ditanya orang, adalah tersebut dalam hadis bahawa darah orang mati syahid seperti bau kasturi pada Allah Ta'ala, dan menghilang akan dia akan darah mati syahid itu haram, dan berubah bau mulut orang yang puasa lebih harum pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi, dan tiada haram atasnya atas seorang menghilangkan dia bau mulut bersugi, hanya makruh jua. Apa jua perbezaan antara keduanya? Antara keduanya tu darah orang mati syahid dengan bau mulut tadi tu. Antara keduanya dengan maksud darah orang mati syahid dan juga bau mulut. Tulis tu keduanya tu. Darah mati syahid dengan bau mulut. Okey, soalannya macam ni. Dia buat soalan lah, dia kata gini. Okey, kalau orang mati syahid kan, kita tak boleh pi buang darah dia. Kalau kita buang darah dia, hukum dia haram. Tapi kalau puasa, kita gosok gigi kita lepas zuhur, haram ke makruh? Makruh. Apa beza antara mati syahid dengan bau mulut orang puasa ni? Faham tak? Bau mulut kalau kita buang dia, hukum dia makruh. Kalau darah orang mati syahid kita buang dia, hukum dia haram. Kenapa yang ni haram? Kenapa yang ni makruh? Cuba tengok. Jawab. Bahawasanya menghilangkan darah orang mati syahid itu meluputkan fadilat atas orang lain, maka iaitu haram. Kalau orang mati syahid, siapa yang buang darah dia? Dia sendiri ke ataupun kita yang buang? Kita yang buang, sebab itu haram. Kita pergi buang hak orang, tu yang haram. Adapun kalau kita gosok gigi kita lepas zuhur, hak tu kita buang sendiri ke ataupun orang tolong gosok gigi kita? Kita sendiri. Bila kita buang hak kita sendiri, hukum dia taklah haram, hukum dia makruh. Nampak tak beza dia? Beza dia situ. Faham kan? Dan pada menghilangkan ubah bau mulut bagi yang puasa itu meluputkan fadilat atas dirinya, maka iaitu menghilangkan ubah bau mulut tadi tiada haram, hanya makruh jua. Nampak dah beza. Orang mati syahid kita pergi buang darah dia haram sebab kita pergi kacau hak dia. Adapun kita gosok gigi kita lepas zuhur hanya makruh sebab kita buat untuk diri kita sendiri, bukan kita pergi buat orang. Tapi kalau kita pergi buat orang, haram tak? Haram. Kita tolong pergi gosok gigi orang lepas zuhur, haram. Sebab kita pergi buang fadilat dia tu. Dia haram tu kalau kita pergi kacau orang. Kalau kita buat hak kita sendiri tak makruh. Faham kan? Itu beza dia lah. Maka dari kerana inilah haram atas seorang menghilangkan bau mulut orang yang puasa dengan sugi. Ni haram ni. Dia turun pergi gosok gigi orang. Kemudian daripada gelincir matahari dengan tiada izinnya, izin orang lain. Tanpa izin tak boleh. Kerana yang demikian itu menghilangkan bau mulut orang lain tu meluputkan fadilat atas orang lain. Jadi situ kalau kita pergi buat hak orang haram, kalau kita buat kat diri kita makruh. Kalau kita andai lah orang mati syahid tu dia hidup, lepas dia mati dia hidup, dia tolong lap darah dia sendiri, haram ke makruh? Makruh sebab dia buat hak dia sendiri, faham tak? Kalau dia hidup balik lah, tidak lah dah kan. Tapi kalau kita yang pergi buat kat dia, kita buang darah dia, haram. Kita pergi kacau dia. Baik, selesai. Syahdan. Sunat pada bulan Ramadan melebihi nafkah dan belanja atas segala iyalnya, keluarga dia, dan berbuat kebajikan kepada segala keluarganya dan yang sekampungnya. Bulan puasa sunat kita belanja bagi lebih dekat ahli keluarga kita, adik-adik kita lah, dan juga sekampung. Sekampung no? Maksudnya belanja bagi lebih lah sikit bulan puasa ni, gitu. Tapi jangan membazir. Tapi sunat beli sedap-sedap ni dalam puasa gitu, kan. Dan berbanyak memberi sedekah bulan puasa dan menambah murah. Menambahi murah ni pemurah. Kerana tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa sabda Nabi SAW adalah ia Nabi SAW terlebih murah daripada segala manusia dengan kebajikan, dan adalah barang yang bertambah-tambah murahnya Nabi pada bulan Ramadan ketika bertemu dengan Nabi Jibril. Nabi SAW pemurah, tapi kalau bulan puasa lagi cepat pemurah, lagi kuat pemurah. Kerana Nabi bertemu dengan malaikat Jibril bulan puasa, Nabi jadi semangat untuk buat ibadat, gitu. Habis
Dan lagi sunat berbanyak-banyak tilawah Quran. Tu, tilawah Quran. Tilawah Quran, baca Quran bulan puasa. Dan mudarasah. Mudarasah ni tengok, membaca Quran berganti-ganti. Berganti-ganti tu maksudnya hang baca aku dengar, aku baca hang dengar, macam gitu. Tapi bacaan yang samalah. Dia baca juzuk pertama, kita dengar juzuk pertama dia, kita baca juzuk pertama, dia dengar juzuk pertama kita. Gitu. Tak apalah tu berkira mudarasah tu kan. Kerana tersebut hak orang dah buat dah ni dia sambung-sambung kan. Hak tu dipanggil idarah, tapi dapatlah gitu pahala. Tapi hak betulnya mudarasah tu lah, bergilir-gilir. Hang baca dulu aku dengar, ustaz lagi hang baca pula aku dengar pula dengan juzuk yang sama, ayat yang sama. Gitu kan. Kerana tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah bahawasa Nabi SAW mudarasah Quran serta Jibril pada tiap-tiap Ramadan. Baik, habis. Malaikat Jibril main baca Quran dengan Nabi SAW bulan puasa. Dengan rupa sahabat lah, rupa manusia. Dan lagi sunat berbanyak-banyak yang tikah dalam masjid. Bulan puasa sunat yang tikah dalam masjid. Kerana mengikut akan Nabi SAW. Dan lagi supaya terlebih pelihara diri daripada mengerjakan yang tiada patut. Istimewa tu tulis atas, lebih-lebih lagi. Tu. Di dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Maka iaitu 10 yang akhir terlebih utama berbanyak-banyak yang tikah. 10 malam terakhir elok duduk masjid kan. Dan sedekah dan tilawah di dalamnya nya 10 akhir. Kerana Nabi SAW adalah ia Nabi ijtihad pada yang demikian itu. Ijtihad ni tulis atas dia, bersungguh-sungguh pada yang demikian itu, demikian i'tikaf. Pada yang demikian itu, demikian i'tikaf. Nabi bersungguh-sungguh i'tikaf di dalam 10 yang akhir lebih daripada ijtihadnya dalam masa yang lainnya 10 yang akhir. Tu. Rasulullah buat i'tikaf lah 10 malam akhir. Sebab itu kita disuruh i'tikaf 10 malam akhir kan. Baik. Lagi dia nak habis sikit masalah tu bab fidyah. Dan lagi kerana diharap akan berbetulan ibadat dengan Lailatul Qadar. Sebab itu suruh i'tikaf 10 malam akhir. Kerana Lailatul Qadar itu adalah ia tertentu dalam malam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Tiada berpindah ia Lailatul Qadar daripada 10 yang akhir kepada yang lainnya 10 yang akhir. Tak kena sekali. Tiada berpindah ia Lailatul Qadar daripada Ramadan gitu. Daripada Ramadan kepada yang lainnya Ramadan. Maksudnya Syekh Arsyad kata Lailatul Qadar ni bulan puasa dia, tak ada bulan lain. Sebab ada juga setengah ulama dia kata Lailatul Qadar ni sepanjang tahun. Tapi pandangan tu lemah. Yang muktamadnya dalam Ramadan. Tetapi tiada tertentu pada suatu malam daripada yang 10 malam itu. Ini pandangan Syekh Arsyad. Syekh Arsyad dia kata malam Qadar ni berpindah-pindah. Kemungkinan tahun ni malam 23, tahun depan malam 25, tahun akan datang malam 29, tukar-tukar, dia tak statik. Ini Syekh Arsyad dia pakai pandangan ni lah. Ada setengah ulama kata malam 27 tu tak tukar-tukar lah, duk malam tu je sepanjang tahun, sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ada setengah kata gitu. Tapi Syekh Arsyad dia tak pakai tu. Dia kata berpindah-pindah. Tapi dalam Ramadan lah berpindah-pindah 10 malam tu. Hanya adalah ia Lailatul Qadar berpindah-pindah daripada satu malam kepada malam yang lainnya Ramadan. Yang terlebih diharap daripadanya iaitu malam yang hasal, iaitu yang ke-21 atau yang ke-23 atau yang ke-25 atau yang ke-27 atau yang ke-29. Malam-malam itulah. Inilah qaul yang muktamad yang tersebut dalam Tuhfah dan Nihayah. Dalam kitab Tuhfah dengan Nihayah dia kata berpindah-pindah lah. Kita pakai itu dah senang, pakai itu mudah. Kita tak tumpu dah satu malam saja kan. Kita tumpu semua malam gitu. Maka daripada sebab tertentu Lailatul Qadar itu di dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Maka daripada sebab tertentu Lailatul Qadar itu di dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan,
bila kita faham kata Lailatul Qadar ni duduk pada 10 malam akhir kan. Koma. Jikalau berkata suami bagi isterinya, dia kata apa? Hak ni hukum fiqh tengok kan. Anti taliqun Lailatul Qadri. Tu. Dia kata, dia taklid lah. Dia kata kamu ditalak, engkau tertalak pada malam Lailatul Qadar. Sudah. Kita nak cerita mana malam Lailatul Qadar? Kita bukan tahu malam-malam kan. Maka nak jatuh talak tu bila? Nescaya jatuhlah talaknya pada malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Baru jatuh talak. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar duduk pada 10 malam yang terakhir. Jadi tak ada lah kata malam 21 jatuh. Tak jatuh lagi tu. Malam 22 tak jatuh, 23 tak jatuh, sampailah malam akhir. Sebelum kita nak raya, malam tu baru jatuh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu Lailatul Qadar tu bila kan. Jadi kita kena tunggu 10 malam tu berlalu habis dulu, barulah jatuh talak tu. Kalau dia kata begitulah. Baik. Jadi dia kata jatuhlah talaknya. Bila tu jatuh? Jika dikatanya suami yang demikian itu demikian lepas talak pada awal malam yang ke-21 atau dahulunya malam yang ke-21 lah. Dan jika dikatanya suami yang demikian itu demikian tadi itu di dalam siang hari yang ke-21. Dia kata di dalam siang hari. Tadi dia kata malam. Kalau kata malam yang ke-21 ataupun sebelum daripada malam 21, maka jatuh. Jatuh tu pada malam akhir Ramadan. Tapi kalau dia kata pada waktu siang hari yang ke-21, maka tiada tertalak melainkan pada malam yang ke-21 daripada tahun yang akan datang. Sebab apa? Saatlah. Tu pening sikit tu. Sekali lagi. Ya. Dan jika dikatanya suami yang demikian itu dalam siang hari yang ke-21. Dia kata waktu siang. Dia kata apa? Hang jatuh talak pada malam Lailatul Qadar. Tapi dia kata tu siang. Maka tiada tertalak melainkan pada malam yang ke-21 daripada tahun yang akan datang. Daripada tahun yang akan datang. Maksudnya apa? Tahun depan. Tahun depan. Okey, tulis itu. Tulis itu. Tulis tepi. Sebab kemungkinan sudah terlepas malam Lailatul Qadar itu. Sebab kemungkinan sudah terlepas malam Lailatul Qadar itu, iaitu malam 21. Iaitu malam 21. Iaitu malam 21. Sekali lagi sebab kemungkinan terlepas malam Lailatul Qadar itu, iaitu malam 21. Faham tak? Macam ni. Contoh, hari ini kita kata semalam malam 21 Ramadan. Jadi siang tu dia kata dekat bini dia, hang jatuh talak apabila berlakunya malam Lailatul Qadar. Jadi dia kata tu. Maka isteri dia terjatuh talak tu bila? Tahun ni ke tahun depan? Tahun depan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kemungkinan semalam tu malam 21, kemungkinan malam tu malam apa? Kemungkinan malam tu malam Lailatul Qadar. Sebab dia kata siang. Bila dia kata siang, malam tu lepas yang malam tu. Dia kata siang ni. Siang ni malam berapa ni? Hari ni hari berapa? Kalau siang ni 21 Ramadan. Semalam Malam 21. Siang ni 21. Dia kata siang. Jadi bila dia kata siang, hak baki tu tinggal berapa malam dia tu? Tinggal 9 malam. Tinggal 9 malam. Sedangkan dalam fiqh kata nak jatuh tu kena tunggu bagi dapat 10 ataupun 9 malam. Sedangkan hak baki tu kemungkinan tinggal 9, kemungkinan tinggal 8. Maksudnya kalau dah 21 terlepas, tinggal malam berapa? Malam 22, malam 23, malam 24, malam 25, malam 26, malam 27, malam 28, malam 29. Kalau raya puasa 25 hari, maksudnya tinggal berapa hari? Tinggal 8 hari je. 8 malam je. Kalau raya, kalau puasa sebulan, tinggal berapa malam? Tinggal 9. Sedangkan nak jatuh tu kena dapat berapa? Kena dapat 10 malam. 10 malam. Faham tak? Faham? Kita tak terfikir orang ni. Tapi ulama fiqh dia boleh fikir. Kita tak terfikir. Pelik juga orang kenapa tak jatuh dalam tahun tu. Jatuh tahun depan. Sebab tahun tu hanya tinggal dah terlepas dah malam 21.
Faham? Okey, habis. Selesai. Tahun lepas pun je tu. Tapi kalau dia kata malam 20 dia kata dah. Hang tertalak apabila berlakunya malam Lailatul Qadar. Tu. Jadi ada baki lagi tak? Malam 21 berlalu ke malam 21? Tak berlalu lagi. Jatuh talak dia pada tahun tu kan tahun depan. Tahun tahun tu yang jatuh. Tahun tu yang jatuh. Sebab itu dalam kitab fiqh disebut ni, kita nak iktikaf kan. Kita iktikaf ni eloknya pada 10 malam terakhir. Nak kira 10 malam terakhir tu kira malam 20 ke malam 21? Malam 21. Malam 21. Maksudnya kalau hari ni kita kata 19 Ramadan. Kita nak iktikaf 10 malam terakhir. Kita nak masuk malam ni ke masjid ataupun malam 21 baru masuk. Malam 21. Malam 21 tu baru dikira sebagai 10 malam terakhir daripada Ramadan. Setengah orang dia silap. Dia kata malam 20 tu mula dah 10 malam terakhir. Bukan. Dalam masalah i'tikaf, dalam masalah Lailatul Qadar ni, dia kira malam 21. Malam 21 sampai malam akhir. Itu dikira 10 malam terakhir daripada Ramadan. Jadi kalau nak i'tikaf secara berterusan, kita kata kita ambil malam 21 lah dan seterusnya. Malam 20 tu tak lagi lah. Maksudnya kalau hari ni 19 Ramadan, esok dah 20. Malam lagi dah 20 Ramadan. Tak masuk lagi masjid pun tak apa. Tak payah lagi lah, tunggu esok lah malam 21. Faham kan masalah ni lah? Penting ni masalah ni kan? Boleh buat teka-teki lah ni. Gitu. Baik. Sebab dia kata tadi kan siang Ramadan. Boleh okey. Dan jika dikatanya yang demikian itu dalam siang hari yang ke-21, tiada tertalak melainkan pada malam yang ke-21 daripada tahun yang akan datang. Melainkan jika dilihatnya suami akan Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-23 daripada Ramadan tahun taklid, maka muhtamallah jatuh talaknya pada malam itu. Kalau suami kasyaf, walaupun dia tengok malam 27 Lailatul Qadar, jatuh tahun tu sebab suami dia kasyaf, Allah Ta'ala bagi kat dia nampak kan. Jadi muhtamal tu boleh andai kata jatuh sebab suami nampak. Tapi kalau tak nampak pakai tahun depan dah baru jatuh. Gitu. Habis. Dan sunat menghidup malam Lailatul Qadar. Ni maklumlah sunat kita hidupkan buat ibadat. Dan harinya ni penting ni. Tengah orang malam tu dia makin lewat, dia rasa terlepas dah Lailatul Qadar malam tu. Lepas tu rugilah, tak rugi. Hari tu ada lagi. Siang tu dia panggil siang apa? Siang Lailatul Qadar. Malam tu malam Lailatul Qadar. Maksudnya nak ajak kepada kita janganlah biasa, buatlah juga ibadat. Walaupun kita rasa semalam tu aku rasa aku tak buat yang terbaik lah, makin-makin pagi tengok-tengok redup ya, Lailatul Qadar pas malam, rugi dah aku. Tak rugi, siang ada lagi. Buatlah sekadar mana boleh, dapatlah juga sikit-sikit tu daripada tak dapat langsung dia lah. Itu maksud dia sunat hidup malam Lailatul Qadar dan sunat juga menghidupkan hari Lailatul Qadar. Hari itu siang lah. Gitu. Dengan berbuat ibadat serta dengan ikhlas dan yakin dan ijtihad di dalamnya, bersungguh-sungguh di dalamnya, di dalam malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lah pada berbuat amal, kerana firman Allah Ta'ala kita dah sebut malam Lailatul Qadar. Kalau ikut kepada tempat tu Lailatul tu pada malam dah. Malam Qadar. Patutnya sebut bang Lailatul Qadar je lah. Tak payah sebutlah malam Lailatul Qadar. Sebab Lailah tu apa dia maksud Lailah? Lailah tu malam. Jadi bila kita sebut malam Lailatul Qadar jadi orang malam. Malam Qadar. Jadi dua. Sepatutnya sebut itu Qadar tapi tak apalah bahasa kita gitu. Baik. Pada berbuat amal kerana firman Allah Ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Berbuat amal dalam malam Lailatul Qadar itu lebih pahalanya daripada berbuat amal dalam 1000 bulan yang tiada di dalamnya hanya 1000 bulan Lailatul Qadar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa mengerjakan amal pada malam Lailatul Qadar kerana percaya akan kebenaran Lailatul Qadar, kita berimanlah, dan taat lagi kerana menuntut keridaan Allah Taala dan pahalanya, tiada kerana riak dan seumpamanya, nescaya diampun Allah Ta'ala bagi barang siapa barang yang telah lalu daripada dosanya. Dan sunat pada malam Lailatul Qadar banyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhanku, engkau jua yang mengampuni dosa, lagi engkau jua yang mengasihi angkat ampun, maka ampunilah olehmu dosaku,
kerana Nabi SAW adalah ia menyuruhkan akan Siti Aisyah membaca doa itu pada ketika itu. Jadi kemungkinan orang tua-tua kita duduk sembahyang tarawih, lepas 4 rakaat dia duduk baca doa ni sebab dia beramal dengan hadis ni lah. Walaupun kalau ikut hadis ni Nabi suruh baca pada malam Lailatul Qadar, tapi orang tua-tua kita dia ajak lah malam pertama baca doa ni. Sebab kita kena ulang doa tu. Kenapa tak baca doa lain kan? Kenapa baca doa ni? Kerana nak beramal dengan hadis ni. Tak apa, betul dah lah tu kan. Tapi kalau kita tahu malam Lailatul Qadar ataupun 10 malam terakhir, maka kita banyak baca doa ni lah bila kita mengkit tu. Begitu. Boleh? Habis. Dan apabila melihat seorang akan Lailatul Qadar, dia nampak tanda Lailatul Qadar kan, sunat baginya menyebut akan dia. Sunat jadi baginya menyebut apa? Menyembunyi silap. Menyembunyi akan dia. Tak satu cakap orang lah, kata jumpa Lailatul Qadar, buat tak tahu tu sudah. Dan setengah daripada segala alamat Lailatul Qadar tiada hangat. Ini kita boleh tengok lah kot no? Sebab cuaca panas lah ni, 10 malam terakhir mungkin kita boleh cap. Pagi tu kita boleh cap. Sebab kita boleh tengok cuaca lah ni kan. Nampak perbezaan yang ketara lah kita kata. Kalau tak hujan 10 malam terakhir tu. Kalau hujan tu mungkinlah payah sikit lah nak biasa. Tapi ada riwayat, dalam riwayat mana tak ingat. Riwayat yang sahih, ada Lailatul Qadar ni dia berlaku ketika malam tu malam hujan. Ada riwayat Nabi semayang tu maksudnya dahi Nabi basah. Maksudnya malam tu hujan. Malam hujan tu boleh juga berlaku Lailatul Qadar. Bukanlah kata kalau hujan itu bukan Lailatul Qadar. Boleh jadi Lailatul Qadar kalau hujan malam tu. Baik. Tiada hangat dan tiada sejuk pada malam itu. Dan terbit matahari esok hari padahal putih warnanya. Tiada banyak cahayanya matahari daripada sebab kebanyakan segala malaikat turun daripada langit. Malam tu mengapa pagi tu matahari jadi pucat lah. Sebab sayap malaikat turun banyak kan. Malaikat turun banyak. Dan naik, turun naik, turun naik. Maka jadi terdindinglah cahaya matahari. Dan benderang matahari dengan sayap malaikat. Dan dengan jisimnya malaikat yang halus. Yang halus maksudnya ialah jisim malaikat bukan macam kita. Lagu mana yang halus maksudnya yang seni. Lagu tu lah. Dan tubuh malaikat yang seni. Baik. Dan tiada diperoleh sempurna. Ni keras sikit lah. Cuba tengok ni. Tengok ni dia kata ni. Tiada diperoleh sempurna Lailatul Qadar melainkan orang yang mengetahui akan dia akan Lailatul Qadar. Ini bukanlah nak melemahkan semangat kita, bukan. Tapi kalau nak kira orang tu nak dapat fadilat Lailatul Qadar yang sempurna, memang dia kena nampak tanda-tanda Lailatul Qadar tu. Dan dia tahu memang malam tu malam Lailatul Qadar. Baru dia dapat kesempurnaan Lailatul Qadar. Adapun macam orang dia kata hang buat je malam-malam bila pun, hang tak tahu pun kira dapat juga. Dapat, tapi tak sempurna. Dia nak sempurna kena memang betul-betul kan. Memang Allah Ta'ala bagi kat dia rasa lain macam malam tu, masa tu baru dapat sempurna. Kalau macam kita dah buat macam biasa ni, kita tak rasa apa pun, saja sama je. Gitu. Jadi maksudnya dapat dah juga kelebihan, tapi tak sempurna. Nak sempurna kena macam ni, kena doa supaya Allah Ta'ala bagi yang sempurna. Yang sempurna. Baik, habis tu. Faslun sikit. Pada menyatakan fidyah puasa yang wajib, iaitu ni penting ni masalah fidyah. Satu mud daripada jenis qut yang memadai akan fitrah. Qut tu makanan yang mengenyangkan. Maksudnya kena bayar fidyah. Satu cupak tu lebih kurang 600 gram. 600 gram. Tapi saya mengaji dulu ada kata 687 gram, ada kata 750 gram. Tak apalah, kita ambil lah 700 gram. Kena nak cermat sikit. Gitulah. Baik. Bermula wajib fidyah itu dengan 3 torik, 3 jalan. Fidyah dia wajib dengan 3 cara. Torik yang pertama, luput diri puasa sebab mati atau sebab tiada puasa atas puasa. Kita tak boleh puasa sebab kita mati ataupun kita tak mampu puasa. Maka hak torik pertama ni pecah 2. Maka iaitu pada 2 bagai. Pertama, orang yang mati dan ada atasnya qada puasa yang wajib daripada Ramadan atau nazar atau kafarah.
dan dapat ia mengqada dia puasa pada ketika hidupnya, maka tiada diqadanya akan dia akan puasa. Tu nampak, dia boleh qada tapi tak qada, atau tiada dapat mengqada dia pada ketika hidupnya, tetapi adalah puasanya itu luput dengan tiada uzur. Tiada uzur maksudnya dia tak puasa lah tanpa ada sebab, maka dikeluarkan fidyahnya daripada harta peninggalannya bagi tiap-tiap sehari 1 mud. Okey, saya buat ringkasan macam ni macam ni, dia mati dalam keadaan dia mampu puasa tapi dia tak puasa kan, dia cuai, dia tak puasa lah, maka bila dia mati kita kena bayar fidyah. Kita kena lah bayar fidyahnya, sebab dia mati dalam keadaan dia mampu puasa tapi dia dah tak puasa. Banyak orang duk buat fidyah sebab tu dia boleh je puasa tapi duk tanggung lah kali mati. Lepas tu macam mana tu? Kena buatlah fidyah puasa dia tu. Begitu. Ataupun dia ni dia tak boleh nak qada masa dia hidup, tapi dia tinggal puasa tu sebab apa? Tak ada sebab. Contohlah zaman muda-muda dia tinggal 20 hari puasa. Lepas tu dia mati. Lepas tu orang tanya, sebab apa dia tak qada puasa dia masa dia hidup tu? Dia tak boleh qada, dia sakit lama, contoh. Tapi puasa tu dia tinggal dengan sengaja, maka kena bayar tak fidyah tu? Kena bayar fidyah. Jawapannya kena bayar fidyah. Tu ingat tu. Itu yang pertama. Maka dikeluarkan fidyahnya bagi tiap-tiap sehari 1 mud. Maka berbilang-bilanglah mud fidyahnya itu sebilang banyak hari puasa yang luput. Kalau 20 hari 20 mud, 20 cupak. Kerana disuruhkan oleh Nabi SAW mengeluarkan makanan akan fidyahnya bagi miskin, bagi orang miskin, orang fakir miskin, seperti yang tersebut dalam hadis riwayat Tirmizi. Ataupun diposakan, ni apa pada dikeluarkan, ataupun diposakan daripada orang tadi tu oleh keluarganya. Nampak? Boleh juga. Dan jika tiada berwasiat ia si mati, dia akan keluarga dengan mempuasakan dia puasa. Walaupun dia tak wasiat, kita boleh puasakan dia. Dan tiada keluarganya itu asabahnya. Tiada tu ataf pada tiada berwasiat. Dan jika tiada keluarganya itu asabahnya. Asabah ni macam anak lelaki dia kan, cucu lelaki daripada anak lelaki, itu dipanggil asabah. Faham? Asabah tu dia sikit, seperti anak lelakinya, atau cucu lelaki daripada anak lelakinya, atau cucu lelaki daripada anak lelakinya. Itu dia panggil asabah. Cucu lelaki daripada anak lelakinya, atau anak perempuannya. Anak perempuan pun asabah juga, tapi asabah bil ghair kan. Asabah bil ghair. Asabah ada 3. Asabah bin nafsihi, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair. Walaupun yang tolong puasa dekat dia tu bukan asabah dia. Bukan asabah dia. Maksudnya kalau dia bukan asabah, contoh macam zawul arham. Zawul arham ni kalau nak fahamnya macam ni lah. Yang bukan ahli waris, iaitu dipanggil zawul arham. Zawul arham ni ataupun zawil arham. Zawil arham ataupun zawul arham ni orang yang ada hubungan keluarga dengan kita, tapi dia tak boleh makan harta pusaka. Itu dia panggil zawul arham. Itu dia panggil zawul arham. Contoh zawul arham ni macam ni. Contoh anak lelaki daripada anak perempuan. Anak lelaki daripada anak lelaki silap. Cucu lelaki daripada anak perempuan. Gitu. Faham? Kita ada anak perempuan. Anak perempuan kita dapat anak lelaki. Anak lelaki tu dengan kita jadi apa? Cucu. Tapi yang tu dia makan pusaka ke tak makan pusaka? Tak makan. Sebab dia datang daripada anak perempuan. Tapi kalau cucu lelaki daripada anak lelaki, tu dia panggil ahli waris ke bukan ahli waris? Ahli waris. Kalau cucu perempuan daripada anak lelaki, ahli waris ke bukan ahli waris? Ahli waris. Sebab dia datang daripada anak lelaki.
Bukan dia nak cerita farqih sangat ni. Dia nak cerita gini, kalau orang hak tolong puasa kat kita tu, walaupun dia tu bukan ahli waris kita pun, dia hanya zaul arham, boleh tak dia tolong puasa kat kita? Boleh, tak apa. Walaupun dia kata, hang tak boleh puasa tu dekat ayah, dekat kawan, hang bukan ahli warisnya. Tak apa. Dalam bab puasa, walaupun aku bukan ahli waris, aku tolong puasa kat kawan aku, tak apa. Aku zaul arham saja, tak apa, tak ada masalah. Tu. Tak ada masalah. Dan tiada ada mewarisi dia si mati sekalipun. Dia bukan ahli waris, dia tolong puasa, tak apa. Sikit saya terang ni. Atau dipuasakan daripadanya. Atau ni atah mana lagi tu, tak mau atah lah, kalau nak atah jadi belit lambat habis. Itu faham-faham sendiri ya. Atau dipuasakan daripadanya oleh orang yang helat, orang asing, dengan wasiatnya atau dengan izin keluarganya, dengan upah atau dengan tiada upah. Kerana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa mati dan atasnya puasa yang wajib, hendaklah dipuasakan daripadanya yang mati tadi, ataupun barang siapa tu oleh walinya. Siapa dia walinya? Wali barang siapa tu? Yakni keluarganya. Yakni keluarganya. Okey, kita berhenti dalam tu. Saya terang sikit macam ni. Okey, sekarang ni kalau orang tu dia mati, maka kita kena bayar fidyah dia. Hak kategori yang pertama ni lah, kita kena bayar fidyah dia. Dia boleh dua cara. Yang pertama, kita bayar fidyah dia dengan cara bekas, ataupun kita tolong puasa dekat dia. Ini qaul qadim Imam Syafi'i. Masa Imam Syafi'i duduk di Iraq, masa Imam Syafi'i duduk di Mesir, dia fatwa yang bolehnya hanya bayar fidyah, qada tak boleh lah. Tapi fatwa tu tak dipakai oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah dia pakai hak qadim juga. Sedangkan kita mengaji kan, kalau bertemu hak Iraq dengan hak Mesir, pakai hak mana? Pakai hak Mesir, hak jadi tu. Tapi ada berbelas masalah tak pakai yang Mesir, pakai yang Baghdad, pakai yang Iraq. Salah satunya yang ni lah. Kalau rasa saya kot duit tu kita nak bagi pusaka, kalau kita bayar fidyah rasa rugi lah, duit tu jadi kurang lah, duit kawan tu, duit ayah tu lah, ni kita pakat-pakat tolong puasa lah dekat ayah, boleh tak? Boleh tak? Nak puasa tu sama ada si mati dia wasiat ke, dia tak wasiat ke, kita anak cucu boleh tolong puasa dekat dia. Sama ada kita ni ahli waris ataupun bukan ahli waris, dengan syarat kita kena anak cucu dia, gitu, adik-beradik dia. Ataupun kalau kita tak mau puasa dekat dia, orang asing nak tolong puasa dekat dia, kawan-kawan ayah kita, kawan-kawan tok wan kita nak tolong puasa dekat dia, hukum dia boleh ke tak boleh? Boleh, dengan syarat dua. Sama ada dia bagi wasiat ataupun mereka dapat izin daripada kita. Sama ada dengan cara kita bayar upah ataupun kita buat secara sukarela. Kalau lah contoh kawan ayah kita nak tolong puasa kat ayah kita, tapi dia puasa betul-betul ya, ayah kita wasiat pun tak, dia tanya kita pun tak, pokok dah nak punya izin, dia izin ke kita izin ke tak izin? Tak izin. Sah tak puasa dia puasa kat ayah kita? Tidak sah. Mesti dia kena tanya izin kita. Kalau kita lah kalau orang nak tolong puasa dekat ayah kita, kat mak kita, izin ke tak izin? Izin lah. Depan-depan dia puasa dia kata 1 hari 10 ringgit amal pun bayar 10 ringgit nak berapa hari tak bayar. Tapi bolehnya macam tu. Tengok orang dia tak faham ni. Kalau dia faham ni dia rasa dia tak bayar video. Boleh bagi mak duit. Tu kata kan, tolong puasa ramai-ramai. Contoh, Tok Wan tu dia tinggal 60 hari puasa. 60 orang puasa dalam 1 hari. Setengah ulama kata boleh lah. Tak perlu asi-asi. Ada setengah kata kena asi-asi. Hari ni esok lusa bagi cukup 60 orang sebanyak 60 hari. Ada setengah ulama kata tak payah sampai 60 hari. 1 hari 60 orang tolong puasa dekat dia. Jadi ke tak jadi? Jadi. Pakat-pakat lah tu. Nak jujur ramai boleh ya. Alhamdulillah. Ada pilihan lah tu. Tapi kebanyakan kita semua tak mahu macam tu. Siapa nak tolong puasa, tolong bayar pakai duit pengirahan kan. Dan lagi sabda Nabi, ni sama itu tak sikit ni tak faham juga. Tak dengar. Ada orang lain. 5-6 lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
tutup. Ya, Ustaz.